kuat sikit. Bro, you okay ke? Tengah fix washing machine. Easy je. Joe. Tengah fix washing machine. Easy je. Siapa ni? It's a Kin. Service dari start sampai habis, bro. Hassle-free usership with Kind, the first rent-to-own washer-dryer in Malaysia. Kind, experience more. Good morning, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back ke channel Yusuf Sembang Kari. Alright, so dah official confirm 70 juta mat Casemiro ke Manchester United. So probably this last video kita buat recap je pasal transfer ni, sebab memang saya tak percaya sejak bila pula. Kau pun tahu kan sejak bila Manchester United settlekan transfer dalam masa 48 jam. Aku pun tak ingat bila kali terakhir, tapi nampak kain dah settle lah. Panic buy ke tak panic buy kita dah cover dah hari semalam. Pasal panic buy ke tak panic buy, just nak recap, aku just rasa ni adalah panic buy yang function lah. Right. So satu je aku nak cakap ada MU. Semoga kita cerita lebih mendalam tentang dia punya cara permainan yang paling sesuai aku rasa bagi aku kat Manchester United nanti. Sekarang ni 70 juta dia memang mahal. Gaji pun maybe dalam 350,000 lebih kurang, sebab gaji dia sekarang dekat Real dalam 175 ke 200,000 lebih kurang. So kalau diorang cakap tak double tapi lebih banyak, so maybe kalau double dalam 400, so maybe dalam 300 ke 300.5 so kira banyak gila ke actually. Mungkin dia akan jadi top 5 dalam Manchester United punya earners. Tapi dia layak lah, sebab aku tahu dia banyak trophies yang dia menang. Experience dia lagi, yang mana ada experience yang tak mahal kan. Kau nak experience mesti memang harga pun meroket membelangan keadaan. Right. Kalau tak adalah ada perempuan yang ada degree, bapak kena charge bukan mas kahwin apa, hantaran beribu-ibu ada kena jack dengan aku sikit. Right, sebab apa aku cakap aku tak tahu. Guys, okay. So 70 juta aku nak cakap dah ada macam ni je. Kan bukan duit korang, jangan sedih sangat. Right. Jangan sedih sangat. Tapi jangan terlalu happy pula, sebab aku tak rasa dia akan main dan dah sedia untuk main terus lawan Liverpool, sebab nak ambil masa dengan sistem kan. So mesti kalau main ni akan hanya habis. Apa tu orang cakap dia adalah flop apa sebab tak ready for the game. Tu satu lagi, memang aku tak rasa patut terus main pun. Memang ambil masa kan. Janganlah buat harapan-harapan yang tak masuk akal kan. Okay. Alright, so untuk Casemiro ni pula, kita dah sembah itu masa dia dengan Fred memang akan jadi function. Sebab tu adalah main point yang aku rasa memang tak perlu korang risau. Yang mana dia dengan member dia dah kenal each other, akan terus perform. Tu satu. Yang kedua, aku tak cakap transfer ni akan buatkan MU dapat top 6. Sebab apa? Sebab diorang still aku rasa perlukan at least 2 ke 3 orang pemain lagi. Diorang perlukan ni aku cakap ni kalau masa aku Ten Hag nak cuba main sistem yang sama yang macam dia cuba untuk first 2 game yang jadi masuk air ni lah, right? Tu kalau dia nak tukar sistem dia sesuai dengan play yang dia ada, mungkin akan berjaya. Tapi aku pun tak rasa sangat lah, sebab semua tim tengah strengthen dan kuat sekarang ni. Dan bukan semua tim ada macam masalah macam MU sekarang. Tu je lah sebab susah bagi aku. And untuk dak-dak yang cakap pula tak nak ni sebab tua ke apa, lepas tu video last video hari tu semalam aku cakap pasal tua, betul. Tak ada tu Thiago lagi tu, tak ada tu ni lagi tu, tak ada tu ni lagi tu, Xhaka pun 29. Tak masuk aku tua tu. Kau bayar 70 juta untuk player dah umur 30 tahun, untuk gaji yang bagi kontrak sebanyak 5 tahun 4 tahun with, tak silap aku 4 tahun with 1 year option untuk extend. So kau jangan cakap aku dia tak tua. Maksud aku tua tu memang baik. Kalau macam tu baik aku cakap Mahathir paling tua. Kalau Mahathir tu orang cakap tua, maknanya dia muda lah. Memang macam tu. Maksud aku tua tu untuk kau nak offer dia gaji 5 tahun. Lepas tu kau nak ingat dia ni dah menang almost semua trophies. So bila dah menang semua trophies, kebarangkalian untuk mindset pun tak on point. Sekarang nak enjoy life pun agak tinggi. Bukannya aku nak cakap semua player macam tu lah, tapi dia akan effect kau dah tak hungry. Sebab aku tengok kesilapan sebelum ni MU buat dengan player-player yang diorang sign mahal-mahal bagi semua ni, Cavani, Falcao, aku mana nak ulang, Sanchez, contoh lah yang diorang sign semua ni. Apa yang persamaan yang kau nampak? Diorang prime, diorang dah boleh katakan dah sampai prime ataupun dah lebih daripada prime. So diorang tak ada keinginan nak prove macam mana kalau diorang baru nak start untuk prove diri diorang sendiri. Itu je lah maksudnya. So kalau kau dah pernah orang dah tahu kebolehan kau, tak sebab untuk kau tunjuk lagi kebolehan kau lagi meroket, kau mungkin akan downfall lah. Macam De Jong pun maybe tak, sebab dia, aku rasa De Jong bagi aku baru sampai betul-betul prime dia, sebab dia tak dapat main konsisten lagi sangat-sangat untuk tunjukkan apa yang dia boleh buat. Plus dia baru 25 kan, baru tak silap aku. So macam dia tu lain cerita lah. Tapi mamat ni dah 30. Tu je yang maksud aku dimasukkan dengan tu Okay, untuk gameplay pula guys, aku rasa kalau lah betul nak main play out from the back, aku memang kena tukar keeper lah. Sebab keeper ni aku tak tahu asal
Ten Hag tak cari keeper pengganti yang at least boleh main the type of play lah. Melainkan aku fikir mula-mula diorang tak cari keeper yang boleh main sweeper keeper, yang boleh distribution dia meroket, sebab nak tunjuk kat De Gea kau perform selama ni, so kita ada kepercayaan dengan kau. Tapi still mainlah kepada strength. De Gea maknanya bukan player off the back, lepas tu just cuba untuk cari jalan lain untuk play off the back. Maybe start daripada center back semua ke apa kan. Tapi nampak gaya nak guna juga guna player off the back. Nampak De Gea tak function untuk sistem tu. So nampak baru ni terciduk sampai 2 biji gol sebab kesalahan De Gea je. So aku rasa diorang still perlukan goalkeeper lah. But aku tak rasa diorang akan cari goalkeeper. So disebabkan tu aku rasa Ten Hag perlu tukar sistem lah. Itu satu aku cakap Melainkan kalau diorang tak nak cari goalkeeper. Tapi boleh jadi diorang cari goalkeeper sebab tak silap aku tengah cakap nak cari dalam 3 pemain lagi ke something like that baru ni. So ada masa lagi untuk cari. Walaupun bukan first 11, at least dia boleh slowly implement style tu kat training, so that player-player lain pun yang mana yang akan digunakan untuk play off the back, macam defender semua akan orang panggil kira dah train lah cara tu, so that dalam game in real life walaupun keeper tak buat tapi defense tu boleh buat benda tu. Apa yang kita nampak dengan Casemiro berbandingkan kita nampak beza dengan Maguire ke let's say Fred dengan McTominay ni, bila dia nampak bola dekat bahagian defense tu, diorang punya call statistik pun kebanyakan passing adalah passing sideways, kiri kanan, and percentage paling tinggi adalah kiri dan kanan daripada depan. Alright, so apa yang Casemiro akan buat? Casemiro dia bukan creators yang paling lawa. Orang akan cakap dia anchorman, tapi dia bukan anchorman, dia lebih kepada defensive midfielder lah. Sebab dia buat semua dia tiba. Aku boleh argue lah, kalau kau tengok balik semua game dia Champions League final dia main, dia boleh kata one of the boleh dia argue untuk dapatkan man of the match lah, sebabkan effect dia on the pitch. Macam lawan Liverpool baru ni pun macam aku rasa dia bukan the best player lah berbandingkan Champions League final sebelum tu, tapi dia start game slow tapi slowly dia grew into the game. Mamat ni bila dapat the ball, dia akan terus cari member dia function macam Kroos, Modric. Alright, dia tahu dalam kepala otak dia. Betul ada setengah tu tak silap aku final lawan yang Isco main tu. Bukan Isco main, final sebelum lawan Isco main, tak silap aku Juve ke Atletico, aku tak ingat sangat, sorry guys kalau mau check balik. Dia ada tactical awareness tau. Bila kau kena faham, Kroos, KCM dekat Real Madrid, diorang selalu sangat main sama-sama. So apa yang jadi, so team lawan pun tahu yang cara defensive midfielder Real Madrid ni function macam mana. So bila diorang dah set up untuk play lawan against sistem yang Real Madrid suka main dengan midfield diorang, kau tahu apa jadi? Dalam game tu juga Casemiro berubah 360 darjah dengan taktik dia, daripada mana dia yang jadi penerima bola dan function, cari member dia function boleh bagi, and member dia yang create the chances untuk Ronaldo bagi semua. Tapi apa yang jadi sekarang ni, kalau kau tengok balik, kebanyakan bola distributed kepada Modric dengan Kroos. Mana Mamat ni jadi outlet in between tengah attack dengan midfielder. Maknanya dia tengah-tengah di antara. Walaupun dia tak create, tapi dia pass the ball to the attackers. So dia jadi outlet tu. So maknanya tim jadi yang lawan dengan tim Real Madrid ni akan jadi tak jam je, asal orang tak main cara yang sama. Faham tak? So dia bukan just boleh buat role yang dia selalu buat, itu defensive mid, buat benda kerja-kerja tu. Walaupun dalam dunia ni untuk defensive mid aku rasa dia top 3 in the world untuk defensive midfielder. Orang boleh argue top 2, top 1 kan, tak kisah, tapi bagi aku nak selamat macam top 3 tu memang dah 100% lah. Just that boleh ke tak dia buat dalam Premier League, aku rasa alright je, sebab Champions League kita tengok dia function je. And korang boleh komen kat bawah pun dapat korang function ke tak. Macam aku cakap sikit lagi, jangan risau sangat harga dia mahal sangat sebab bukan duit korang. So kau jangan nangis, alright. So aku rasa ni adalah signing yang function lah untuk MU dia. Tapi bagi aku still signing adalah signing penampal atas retak je lah. So macam tim MU yang terretak sekarang ni, dia macam plaster je bagi aku. Dia ni bukan betul-betul simen yang baru. So aku rasa diorang still perlukan cari pieces-pieces lain untuk function kat tim. Tapi masa sekarang, sekurang-kurangnya ada Casemiro ni, aku rasa diorang tak akan kalah sampai 4-5-0 lagi. Tapi dengan Liverpool aku tak tahu lah sebab dia tak main. So, tapi lepas-lepas ni aku rasa diorang akan, keselamatan diorang agak meninggi sikit lah, right. Melainkan di-injured ke apa tu memang tak nak tolong adik-adik dia. Kalau dia ni masuk tak main, tak jadi macam Van der Beek tak main bagi McTominay main, aku tak tahu apa nak cakap dengan Ten Hag adik-adik dia.